Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali di Cik Cuk Channel. Hari ini kita akan berkongsi satu resipi yang memang menjadi kegemaran ramai, tidak kira bangsa ataupun agama. Dalam video kali ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan cara-cara membuat wadih yang sangat bersih tanpa menggunakan sarung tangan. Dan juga kita akan berkongsi petua-petua untuk mengelakkan wadih berkecai apabila digoreng. Dan juga kita akan berkongsi petua bagaimana untuk mendapatkan wadih yang luarnya garing dan dalamnya lembut. Jom kita lihat apakah bahan-bahan dan cara-cara membuatnya. Bahan utama untuk membuat wadih adalah kacang dal. Kacang dal ni telah dipilih kacang-kacang yang tak elok dah buang. Lepas tu kita basuh dan rendam sekurang-kurangnya 4 jam. Ya. Bilasnya dengan air biasa. Ya. Jadi kan kawan-kawan kalau ada air sikit-sikit tu tak apa ya. Tak perlu ditapis ya. Yang ini sedikit ni kita akan simpan lebih kurang dalam 2 sendok. Kelihatan sekarang kita punya kacang ni telah bertambah halus tapi belum halus semuanya. Jadi kita tambah lagi ya yang kacang yang selebihnya tadi tu ya. Akan kisar kacang dal ini sehingga betul-betul halus. Hasil kacang dal yang telah kita kisar halus tadi tu ya. Dan pastikan apabila kawan-kawan kisar kanjinya sampai keluar kanji dia, baru dia betul-betul halus ya. Dan kawan-kawan boleh masukkan ke dalam kacang dal ni sedikit bawang besar dan juga daun kari. Saya dah masukkan daun kari sedikit dan bawang. Bahan-bahan seterusnya yang diperlukan adalah 2 biji bawang besar yang telah dipotong kecil-kecil ataupun potong dadu kecil-kecil, 6 biji cili kering yang dipotong nipis-nipis, 4 biji cili burung yang dipotong nipis-nipis, daun kari sebanyak 5 helai telah dipotong nipis-nipis, 1 sudu makan garam dan 1 sudu teh gula. Ya. Halia ini adalah sebanyak 1 inci yang telah dipotong kecil-kecil. Ya. Tujuannya membuang angin. Sebab kacang ini apabila kita makan akan mengeluarkan angin. Jadi perut kita jadi kembung. Jadi untuk mengelakkan perut kembung daripada angin, kita campurlah halia ini. Okay. Masukkan 1 sudu makan jintan manis yang telah dibasuh. Lepas tu kita tumbuk. Jadi kita tumbuk tak berapa haluslah macam ni saja ya. Pecah-pecah saja. Ini adalah bertujuan supaya kita punya wadih bau lebih wangi ya. Mula-mula kita akan masukkan bawang yang telah kita potong halus ni. Ini adalah sebagai contoh sajalah ya. Daun kari pun ini sebagai contoh. Jadi masukkan daun kari. Masukkan cili kering. Masukkan cili padi. Masukkan halia, garam dan gula. Kita campur semuanya, kita punya jintan manis ni ya, dan gaul rata. Kita masukkan kacang dal yang kita simpan tadi ya. Masukkan. Ini satu rahsia untuk mendapatkan wadih yang gebu. Jadi kita kena bubur 1 sudu teh baking powder. Dan kita campurlah sehingga semuanya rata ya. Kawan-kawan, tekstur kita punya kuih ni, kuih wadih ni macam ni ya. Tak ada berapa keras sangat ya. Tidak berapa lembut sangat, bukan cair. Jadi untuk membentuk kuih wadih ni ikut cara orang-orang dulu adalah kita ambil gelas. Saya gunakan tumbler ni. Lepas tu ambillah 1 plastik. Kita apa-apa jenis plastik tapi yang bersih. Lepas tu kita buat macam ni. Kat dia dengan getah.
Okey. 2 kali. Macam tu. Sebagai acuan untuk kita buat wadir ni. Lepas tu kita bagi dia betul-betul terletak lah ya. Okey, dah lepas kita buat macam ni. Kita tolak sikit. Bagi dia masuk ke dalam sikit. Macam tu ya. Kita masukkan 1 sudu adunan ni. Buat macam tu. Lagi sama rata. Dah sama rata. Ini katalah kita punya kuali kan, minyak dia. Jadi kawan-kawan cuma terbalikkan macam ni. Buat macam tu. Kan? Dia akan jatuh. Jadi kuih kita ni jadilah macam ni. Ya? Orang kata close up view dia lah ya. Okey, jom kita masak. Kita panaskan minyak secukupnya. Untuk menggoreng wadir ini, kita menggunakan deep frying method. Jadi kita perlu menggunakan banyak minyak. Kita menggunakan api yang sederhana dulu ya. Stik kita ni keliling dia dah nampak macam ada berbuih tu kan kawan? Kelihatan ya. Okey, jadi maknanya dah cukup panas. Jadi kita ambil kita punya bekas ni. Buatlah seperti yang saya tunjukkan kepada kawan-kawan tadi. Macam ni. Ratakan. Okey, dah rata macam tu kan? Ke dalam kita punya kuali. Okey? Tengok ya keadaan dia macam itulah bila kita masuk dalam kuali. Dan bila kita dah masuk dalam kuali ni kawan-kawan, kita punya api ni kita kena slow kan. Sebab kalau tidak dia nanti akan terburai ya. Okey, sekarang kita masuk yang lagi satu. Okey. Lepas tu kita betulkan sikit dia punya kedudukan yang tak berapa cantik itu ya. Biar dulu. Lagi sekali kawan-kawan. Okey, kita letakkan kuih kita. Biarkan dia jatuh macam tu. Okey. Kita ulang-ulanglah sehingga semuanya kita buat ya. Tapi kita tak boleh alihkan kuih ni cepat-cepat tau. Biar dia macam ni dulu. Okey, jadi masak. Dia tak boleh alih-alih macam buat cokodok ya. Kawan-kawan, lagi sekali ya kita buat. Kan? Kalau kita buat cara begini, kita punya pembuatan tu nampak lebih bersih ya. Sebab adunan kita ni lembut kan. Nampak dia timbul kan. Bila dia dah timbul, kita boleh terbalikkan. Macam tu. Ya, ini terbalikkan. Tunggu sampai dia timbul dulu baru kita boleh terbalik ya. Ini belum lagi ya, biarkan dulu. Sementara tu kita buatlah seperti yang kita dah buat tadi tu ya. Jangan tinggi sangat, takut minyak terpercik ya. Bila kuih kita ni, kuih wadir ni dah nampak kekuningan macam ni. Okey, kita angkat dulu. Kawan-kawan, kita akan ulang-ulanglah buat begini sehingga semua kuih kita ni digoreng dengan warna keemasan dan bolehlah diangkat. Alhamdulillah, inilah hasil wadir yang telah kita goreng dan resipi ini menghasilkan sebanyak 27 keping wadir. Sekarang, marilah kita lihat hasil wadir yang kita buat tadi. Tengok secara lebih dekat ya. Tengok kelilingnya memang nampak rangup ya. Dan kita tengok di dalamnya. Kawan-kawan tengok gebu kan. Memang wadir ini berjaya kita lakukan. Dan mari kita rasa macam manalah rasa dia pula ya. Kawan-kawan boleh dengar kerambupan wadir kita yang memang rasanya enak, baunya harum, semerbak dengan bau jintan manis dan baru kari. Lain daripada tu, saya rasa memang wadir ni rasa macam yang kita beli dengan mamak yang jual kacang putih tu lah. Jadi kalau kawan-kawan ada masa, cubalah resipi ini, mudah kan?
Orang Melayu selalu makannya seperti snack dan kita makan begini sahaja. Tapi orang India makan dengan coconut chutney. Memang enak. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi melayari Cik Ah Cik Cuk channel hingga tamat. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.